Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kembali lagi bersama dengan saya di episod kali ini. Macam mana saya boleh terjebak dengan permainan ataupun hobi yo-yo. Okay, yo-yo. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat kembali kepada channel saya dan video saya pada kali ini. Saya akan menceritakan macam mana saya boleh terjebak dengan hobi yo-yo. Okey, kalau kita tengok pada episod yang sebelum ni, okey, saya banyak menceritakan macam mana saya berada dekat Singapura dan berkenalan dengan orang daripada Asia Pasifik, dan masa tu kita return balik Malaysia dan Malaysia start buat dia orang punya first yo-yo punya ataupun Malaysia punya championship yang di mana dia dapat support daripada Radioactive, Sunway Pyramid dan juga Duncan tu sendiri. Alright, okey. Setelah berada pada scene yo-yo yang agak kukuh lah pada ketika itu, sebab kita dah ada kita punya own club, iaitu dikenali sebagai Malaysian Yo-Yo Club. Okey, yang di mana tulang belakang dia adalah Radioactive yang banyak membantu pada ketika itulah kepada semua pemain-pemain yo-yo lah. So masa tu diorang start develop. So jadi disebabkan saya berasal daripada Ipoh, so dan masa tu masih lagi stay dekat Ipoh, so ulang alik lah. So diorang dah melantik kiranya saya adalah presiden untuk Yo-Yo Club, Malaysian Yo-Yo Club daripada Ipoh lah. Okay, so presiden yang sebenar pada ketika tu kita ada Loh Sun Seng yang membawa Malaysian Yo-Yo pada ketika itu. That's why kenal Loh Sun Seng. Kita ada Raymond Tian, kita ada Nicky Chow, kita ada Ahmad Damiri ataupun Dimi, kita ada Azrul Hafiz, kita ada John Seka, lepas tu kita ada Rastam, lepas tu kalau ingatkan balik yang masa kita berada di Sunway Pyramid, kita ada Kai Boom, kita ada Nazri, lepas tu kita ada Nat adalah orang berbeza, Nazri adalah Jawa lepas tu kita ada Hassan, kita ada To Woi Ming, ini adalah saya punya best friend lah yang sekarang ni tak ada kat Malaysia, dia ada dekat Jepun, siapa nak boleh pergi jumpa dengan dia, To Woi Ming. Lepas tu kita ada Wong KH, lepas tu kita ada KJ, lepas tu kita ada Afan, lepas tu kita ada Arif Sisik, lepas tu kita ada Kai Boom, alright, lepas tu kita ada Carl. So ramai lah, memang dunia scenery pada ketika itu memang sangat-sangat ramai lah. Okay, dan masa itulah setiap tahun kita orang akan praktis, sebab target kita orang adalah untuk pergi ke Asia Pasifik dan sebagainya lah. Okay, dan masa tu adalah yang lain-lainnya seperti kita ada Carl lah sebut, kita ada Syakir, lepas tu kita ada Faiz, lepas tu kita ada siapa lagi cuba nak recap ni sebab ramai sangat. A few moments later. Okay, sorry, itu je yang saya ingat untuk buat untuk sekarang ni lah. Okay, tapi tak apa, insyaAllah nanti kalau ada nanti saya akan cuba mention lah dalam video ni. Alright, okay. So dah masa tu yang masa dah kenal dengan Duncan tu, sejak tu lah tahu okey Duncan. Betul lah, sejak tu lah bila dah berkomunikasi dengan orang daripada overseas tu, diorang ada banyak kita share knowledge. So diorang perkenalkan aku pada perkenalkan saya pada satu brand. Okay, a brand yo-yo is not a brand new, it's a quite exist masa ketika tu. Alright, okay. So but the most common that used for champion dan played by during championship adalah ni lah. So satu brand yang memang famous pada masa tu, itu dikenali sebagai Yo-Yo Jam. So yo-yo yang ada sekarang ni adalah memang dulu memang warna pink ni memang tak ada masalah. Okey, memang semua orang. Okey, so ini adalah speedmaker yang berwarna pink. Okey. Okey. So dan ada speeder. Ini speedmaker. Ini adalah first edition, the black edition speedmaker. So dia adalah pink punya edition. Okey, lepas tu kita ada speeder. So ada 3 speeder lah. Okey. So apa beza ni dengan yang Duncan freehand tu? Freehand tu adalah 100% plastik dan ini pun 100% plastik, tapi dia quite heavy sikit So bila quite heavy, dia punya spin dia agak lama lah. Kalau yang macam untuk speeder ni, dia punya tepi dia ada ring tau. Kalau you guys tengok dia ada ring. So metal ring.
So bila metal ring ni dia combine antara plastik dengan juga metal ring lah, dan dia punya sistem braking system dia menggunakan hybrid. Hybrid maksudnya sebelah dia menggunakan plastik punya braking pad, braking punya plastik, sebelah lagi dia menggunakan pad lah, silicone pad. Okay, alright, okay. So yang ada dekat yang warna orange ni, ini adalah yang ini adalah yang AP punya edition, special edition Asia Pacific. Kalau guys tengok logo tu nampak nampak logo tu. Ini adalah Asia Pacific punya special edition berwarna orange lah. Masa tu memang tema dia memang warna orange. So dia datang dengan warna orange. So saya belilah. Okey. Dan dia punya ring ni memang bukan warna silver Ring ni adalah warna gold. Tapi bukan gold lah, dia macam gansa sikit lah, brown sikit lah. Alright, okay. So nampak macam gold sikit lah. Alright, okay. So sejak tu saya dah start menggunakan Yo-Yo Jam. So speeder adalah saya punya main arsenal ataupun saya punya main equipment. Dan second adalah saya punya speedmaker. Okay. Dan masa tu lah kita orang start develop new tricks, learning and sebagainya, kenal dengan orang. Dan masa saya dekat Singapura tu memang saya dah jumpa dengan saya punya idola saya, iaitu dikenali sebagai Miki, ataupun nama dalam Japanese dia adalah Hiroyuki Suzuki, right? Okay. So bila dah kenal dengan dia, tahu macam mana dia punya trick play dia, so tengoklah, follow macam mana cara main dia dan sebagainya lah. So bila Malaysia punya scene ni dah makin lama makin berkembang, makin berkembang, Yo-Yo scene ni pun dalam makin lama makin bagus dan sebagainya. So dia orang plan out, dia kata apa kata kita bawa AP ataupun Asia Pacific ni kat Malaysia, sebab asyik buat kat Singapura saja. Setelah membuat discussion antara kedua-dua pihak, antara Singaporean yang owner tu dan juga Malaysian, dan diorang decide, dia kata okay, kita took a 1 year untuk plan buat benda ni dekat Singapura. Diorang took a 1 year and then diorang decide untuk make benda ni dekat Malaysia to become true. So once diorang dah plan, dah confirm, so venue yang diorang pilih tu memang sangat-sangatlah cantik, iaitu diorang pilih dekat Genting Highland. Kira masa tu event yang paling besar lah, AP yang paling gempak dan AP yang paling besar pernah diadakan bagi saya lah. Pada ketika itulah jarak antara zaman AP tu sampai sekarang, sebab AP selepas tu saya dah kurang pergi, saya tak tahulah, tapi kira AP tu lah AP paling gempak lah sebab buat kat Genting. So masa tu memang ramai orang teruja, satu dunia tahu pasal benda tu, dan most of Japanese yang tak pernah datang nak datang, most of champion yang tak pernah datang pun nak datang. Masa tu tak silap saya, Shinji Terada datang. Lepas tu siapa yang main double handed tu lupa, ada seorang player tu main double handed, lupa nama dia lah. Lepas tu Indonesian, country pun makin lama makin tambah lah. Kita ada Indonesian, kita ada Brunei masa tu datang. Indonesian diwakili oleh few people, dan one of the yang memang saya kenal sampai sekarang ni, yang masa saya lagi contact adalah Oskana. Okay, Oskana from Indonesia. Alright, Oskana, if you listen, jikalau kamu cakap Indo lah, jikalau kamu lihat video ni, nama kamu gua sebut kerana gua bisa mengingati kamu lagi ketika kita berada di Genting Highlands. Right, okay. Dan pada masa ketika itulah, so Jack Rinka turun, ramai orang lah, orang-orang quite orang-orang besar turun lah. Kita ada Paul Fiat turun. Okay, memang terlampau banyak lah nak kena ingat lah. Okay. Dan masa tu event tu sangat-sangat besar. Okay. So buat kat stage, siapa yang orang lama yang pernah datang ke Genting juga tahu kan, dekat tengah-tengah tu memang kita ada satu stage besar. Saya tak tahu sekarang yang dekat ada, saya dengar cerita dah tak ada, ada orang tukar stage besar. Kita gunakan the whole stage besar tu untuk Yo-Yo. Okay. So sangat-sangat seronok lah sebab the whole country ada dan sebagainya. Dan pada ketika itulah baru saya berjumpa
lagi sekali dengan idola saya yang kedua. Mula saya dengan Hiroyuki Suzuki, berjumpa dengan idola saya kedua, baru saya kenal dia dan sebagainya. Sebab ada orang kata, you ni tak sama macam Hiroyuki, you sama macam lagi satu orang lah. Nama dia dikenali sebagai okey, baru teringat, minta maaf. Seorang player ni memang sebenarnya bukan kata baru kenal, tak, sebenarnya dah kenal lama, cuma kontak melalui MSN dan sebagainya. Okey, dia dikenali sebagai Joji Takamatsu. Joji-san, okey. So Joji Takamatsu ni adalah seorang player sesama dengan saya, dia main single A. So trick dia a bit sama macam Hiroyuki, tapi quite different cara dia approaching tu lah, right? Okay. Kenapa ada familiarity antara saya dengan dia? Sebab apa, kita orang berada pada scenery yang sama. Kita orang move on kepada fashionable punya style lah, okay? Move on kepada J-Rock punya idea, okay? So dia pakai dengan style J-Rock dia, saya pakai dengan saya style J-Rock. That's why kita orang senang nak get connect lah, okay? So masa tu lah kenal dengan Joji Takamatsu. Yang dia ada abang dia pun main juga. Abang dia Ryo Takamatsu, abang dia main double A lah. Okay. So masa tu kenal. So kita orang punya boundaries antara player-player ni memang sangat akrab lah. Okay. Kita orang always hang out lah. Antara kita orang Brad daripada Australia, lepas tu kita ada Mimi dengan Chris daripada Filipina, dan tidak lupa juga kepada Sean, okay? Dan juga siapa yang panjang tu, Sean dengan apa ke, lagi seorang, okay? Sean daripada Filipina, lepas tu some of the Singaporean punya guys, dan most likely adalah Japanese lah, dan memang tak lupa kita ada Maya Nakamura ataupun Buko, okay? Buko ni dia selalu lepak dengan Malaysian lah, okay? Takahiko Hasegawa, kalau tak silap aku lah nama dia, Takahiko Hasegawa, okay? Taka, sebut je nama dia Taka, memang orang akan kenal lah. Dalam dunia sendiri ni, Taka adalah number one lah, okay? Number one bukan in terms of dia punya tu, tapi because of dia memang lama dan dia stay masih lagi main lah. Kalau you guys pergi Japan, you guys boleh tanyalah Takahiko Hasegawa, okay? So bila Audio You ni masuk dalam market, diorang start lah buat diorang punya market dan sebagainya, okay? So masa tu lah, okay? So since selepas AP yang dekat Genting Island tu, memang saya dah tak evolve dengan apa-apa Yoyo punya scenery. So main dekat Malaysia je, AP pun tak bagi. So tapi sebenarnya bagi saya lah, okay, bila AP tu, Asia Pacific tu buat kat Malaysia, dia menjadi salah satu benchmark yang di mana menarik perhatian orang-orang Malaysia ni ataupun player Malaysia ni untuk pergi lebih jauh, growth more, okay? So dekat situlah terdetiknya diorang nak pergi ke World Championship, sebab kita dah biasa pergi ke Asia Pacific, so kita dah biasa pergi ke Malaysia, so sekarang nak pergi ke World Championship. So dekat situlah menjadi kira sebagai titik lah permulaan untuk diorang bekerja dengan lebih keras untuk pergi ke World Championship, okay? Alright, okay, kembali lagi kita dalam video giveaway. Okay, hari ni saya nak bagi video giveaway. Soalan dia very simple sahaja. Okay, senang. Okay, video kali ni giveaway kali ni. Okay, namakan company yang telah banyak membantu MU ataupun Malaysian Yo-Yo Club dalam membangkitkan dunia Yo-Yo scene dekat Malaysia. Namakan company yang banyak membantu atau menjadi tulang belakang dalam pembangunan MU ataupun Malaysian Yo-Yo Club dekat Malaysia ni. Alright, okay. So siapa yang dah tahu jawapan, jangan lupa untuk screenshot yang anda tekan subscribe, okay, daripada akaun anda, dan juga jawapan hantar ke dalam inbox saya dan anda akan bakal menerima hadiah yang berada di hadapan saya ni. Alright, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. 50 inch 85 bro. 50 inch 85. Come on, before 530. Both is 85. RM5 pemain duit Alio. Alio nya harus dibayar. Taka 50 inch. 50 inch. Both 85 ringgit. Both 85. Fully pink. Yo-Yo Jam from Miss Pakita. Mau apa? Mau. Yo-Yo Jam Panda. Very cheap. 50 ringgit. 50 ringgit. Miss Makita dan Tengku Philippines. Signature also. Signature, ya.